saya menyeru rakan-rakan dan sahabat-sahabat semua, kita mengimbangi nisbah yang ada pada kita sekarang untuk kita memahami bagaimana untuk masuk dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janganlah kita asyik menumpukan kepada ibadat yang bersifat kita dengan Allah semata-mata sehingga kita melupakan tanggungjawab, cakna lingkungan, kepedulian kita dengan mereka-mereka yang ada di sekeliling kita. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, ada orang bertanya kepada saya, macam mana Ustaz saya nak buat baik pada orang sedangkan saya tak ada apa-apa, saya tak ada duit, saya tak ada harta, saya tak ada itu dan ini. Lantas saya jawab padanya, saya juga lebih kurang tuan lah. Ada kereta tapi kereta tak adalah sehebat orang yang berharta. Adalah rumah tapi hutangnya masih belum habis lagi dibayar dan sebagainya. Tapi itu tidak semuanya menghalang kita untuk melakukan kebaikan. Dan pada pagi ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan baik ataupun perkongsian yang manakah yang mana kita tidak perlukan wang, kita tidak perlukan harta, kita tidak perlukan apa-apa barang bernilai yang ada pada kita untuk kita berikan kepada seseorang, tetapi agama mengiktirafnya sebagai sesuatu yang amat disukai oleh Allah. Dan agama akan memasukkan kita, itu Allah SWT akan memasukkan kita ke dalam syurga serta memberi balasan yang besar jika perkara itu kita lakukan dalam hidup kita ini. Mari kita dengar sepotong firman Allah ini, dan saya lupa daripada surah mana. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Yang bermaksud, tidak ada kebaikan pada banyak bicara manusia. Jadi seolah-olah Allah mengatakan perkara yang ada pada setiap kita yang boleh kita kongsi dan beri pada orang lain ialah berbual ataupun bersembang. Namun begitu, perbualan itu kebanyakannya tidak mendatangkan kebaikan, melainkan perbualan ataupun percakapan, sembang yang membawa manusia supaya bersedekah, ataupun persembangan ataupun perbualan yang membawa manusia untuk melakukan kebaikan, ataupun perbualan yang mengajak manusia untuk berdamai ketika mana mereka bergaduh. Jika kita semua lakukan itu kerana Allah, maka Allah akan membalas dengan pahala yang cukup besar. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, fahamlah kita dalam ayat itu menyatakan bahawa kita semua ada kemampuan bercakap. Maka kenapa kita tidak mahu menggunakan kemampuan bercakap kita itu untuk menggembirakan orang? Kemampuan kita bercakap itu untuk memberi seseorang itu rasa lega. Kemampuan kita bercakap itu untuk memberi seseorang mengukir senyum di mulutnya, di bibirnya. Kemampuan kita bercakap itu menjadikan hati seseorang itu merasa begitu selesa dengan kita. Kemampuan kita bercakap itu menjadikan orang tertarik dengan apa yang kita perkatakan. Maka oleh kerana itulah sahabat-sahabat, kadang-kadang vocabulary yang ada dalam hidup kita ini kadang-kadang banyak yang negatif apabila kita ingin belajar bercakap. Misalnya, apabila kita bercakap dengan seseorang, kerap kali orang akan menggunakan vocabulary negatif yang menggambarkan bahawa percakapan itu tidak baik. Misalnya, kalau seseorang itu bercakap dengan mak ayahnya dan nampak mak ayahnya cukup seronok dengar dia bercakap, maka adik-beradik akan kata, bodek lah tu. Jadi percakapan itu diberi gambaran yang negatif, iaitu bila mesra je anak bercakap dengan kedua ibu bapa, maka adik-beradik lain memberi nilaian negatif, iaitu membodek harta ataupun duit mak ayah. Apabila seseorang itu bercakap dengan seseorang yang berlainan gender pula, maka kita sebutlah pada dia, ngorat lah tu, ataupun memikat perempuan lah dan sebagainya.
Jadi akhirnya kita membentuk satu manusia yang tidak menyuburkan upaya bicara tadi. Sedangkan berbicara itulah sesuatu yang boleh menggembirakan seseorang. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan kata saya nak buat baik pada orang, saya tak ada duit. Ya betul. Mungkin orang kaya boleh berbuat baik dengan hartanya, dan kalau orang kaya itu tak banyak cakap pun tak apalah, sebab dia dah bersedekah dengan hartanya. Orang yang cerdik pandai, kalau dia tak banyak bercakap pun tak apalah, sebab dia boleh menyedekahkan ilmunya. Orang yang pandai melakukan sesuatu, kalau dia tak banyak cakap pun dia tak apalah, setidaknya dia boleh korbankan ataupun boleh sumbang sesuatu. Tapi kita yang tak ada apa ni pun, kalau hidup kita hanya prajudis dengan orang bercakap dengan kita pun dahlah mulutnya bau busuk, percakapan kita pula penuh dengan perkara yang tidak baik, bak kata orang macam longkang dan sebagainya. Jadi amat malanglah tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita tidak belajar dari agama, bagaimana nak bercakap dengan orang dan orang suka dengan kita. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, ya betul, baginda SAW bukanlah seorang yang banyak bercakap, tapi orang suka duduk dengan Nabi. Antara sebab orang itu suka duduk dengan Nabi ialah kerana Nabi pandai bercakap. Jadi kepandaian baginda SAW bercakap itu sebagai satu sedekah, sebagai satu kebaikan yang menjadikan bila orang itu resah duduk dengan Nabi, keresahannya hilang. Bila orang itu sedih, bila dengar Nabi bercakap, kesedihannya hilang. Bila orang itu pilu, duduk dengan Nabi, kepiluan itu dapat diubati. Bila orang itu muskil ataupun tidak faham ataupun sangsi tentang sesuatu, duduk dengan Nabi, hilang kesangsian itu. Bila orang tadi berada dalam keadaan apa saja pun, bila dia duduk dengan Nabi, dia rasa begitu gembira sehingga seolah-olah mereka itu tidak mahu meninggalkan Nabi kerana andainya baginda SAW tadi berbicara. Saya tak adalah pakar komunikasi ya, seperti mana apa yang ada pada pakar-pakar komunikasi di universiti, di mana-mana institusi itu. Tapi bolehlah kongsi sikit sebanyak dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana Nabi tadi dia bersembang, dan sembangnya itu menjadikan orang suka dengan dia, dan menjadikan orang nampak Nabi je, orang terus datang berkerumun dengan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, dia nak ikut Nabi duduk. Antara sebabnya ialah Nabi itu dia bercakapnya pandai. Jadi pandai bercakap itu adalah suatu perkara yang tidak memerlukan suatu modal yang besar untuk kita menggembirakan seseorang ataupun berbuat baik pada seseorang. Malah perkara itu juga diiktiraf oleh agama sebagai suatu kebaikan yang boleh menyebabkan kita diberi ganjaran yang besar oleh Allah di akhirat nanti. Cuba kita lihat dalam surah yang lain ataupun dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala menyebut wal asr innal insana lafi khusr, demi asar ataupun demi masa, sesungguhnya ramai manusia itu dalam kerugian, illal ladzina amanu wa amilus solihat, melainkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Dan kita sekarang cuba untuk melaksanakan amal soleh tersebut, maka Allah mencadangkan kepada kita satu bentuk amal soleh yang tidak memerlukan satu modal yang besar, tidak perlu satu modal berbayar yang sehingga kita tak mampu untuk melaksanakannya. Itu Allah sebut watawasau bil haqq watawasau bis sabr, iaitu berpesan-pesanlah pada kebenaran, berpesan-pesanlah pada kesabaran. Berpesan-pesan itu datangnya daripada mulut, datangnya daripada berbual. Jadi perbualan itu, sahabat-sahabat, boleh menjadikan orang gembira. Kita kadang-kadang boleh menjadikan orang itu segar ataupun sihat. Saya pernah sebut dekat sahabat-sahabat pada kuliah saya yang pertama dan kedua dahulu, setiap hari kalau saya pergi ke masjid selepas pulang dari pejabat, saya akan, bila bertemu dengan orang-orang yang sudah lama pencing dan tengok dia masih sihat di masjid, saya akan bertanya khabar. Apa khabar Tuan Haji? Apa khabar? Dia pun kata alhamdulillah sihat. Saya nampak Tuan Haji ni masih kuat. Semoga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, ada seorang di Masjid Bukit Damansara itu, dia kata, Ustaz baca doa apa untuk saya? Kenapanya? Setiap kali saya jumpa Ustaz, saya rasa segar sangat. Tuan-tuan, saya tak baca apa-apa doa pun. Cuma saya rasa
oleh kerana dia dalam usia 83 tahun sanggup lagi datang ke masjid, itu menunjukkan dia sihat. Maka berilah sedikit kata-kata pujian. Semoga Allah Ta'ala begitu begini dan tuan kelihatan masih sihat, masih mampu untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kata-kata yang sekelumit itu, sahabat-sahabat, memberi suatu rangsangan yang besar kepada orang tadi. Dan itulah kebaikan yang boleh kita buat, yang kita sendiri pun mungkin tidak perasan ianya suatu kebaikan. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, apabila bercakap mengenai pandainya baginda dan juga para nabi tadi sembang, saya cuba membawa sahabat-sahabat sebagai langkah pertama bagaimana untuk memulakan sembang. Sebab kadang-kadang ada kala kita sembang dengan seseorang, kita rasa menyampah sangat sembang dengan dia, berharap bilalah sesi sembang itu akan selesai dan kita ingin berlalu daripada orang tadi. Jadi untuk orang suka sembang dengan kita, saya suka bawa sahabat-sahabat menghayati kisah Nabi Musa dengan Allah. Tuan-tuan pergi ke surah Maryam, tuan akan tengok bagaimana Allah Ta'ala menceritakan dia mengajak Nabi Musa sembang. Dan kita semua tahu ya, pada malam itu Nabi Musa sesat dengan anak isterinya setelah dia meninggalkan anak isterinya di suatu tempat, dan dia pergi ke tempat yang kelihatan apinya besar tadi. Sesampainya di tempat tersebut, dia nampak pokok yang bercahaya. Jadi baginda Musa alaihissalam sampai ke tempat itu, mestilah dia diselubungi oleh rasa takut. Jadi perkara yang sama jugalah apabila kita duduk dengan seseorang yang kita tidak kenal, pastinya orang yang tidak kenal kita itu akan merasa takut dengan kehadiran kita. Jadi Musa merasai perkara yang sama. Jadi bila Musa sampai saja ke tempat yang menakutkan Musa tadi, cuba lihat bagaimana Allah menyapa Musa. Allah menyapa Musa dengan satu soalan yang remeh. Kerana bila kita menyapa seseorang dengan suatu perkara yang remeh, ketakutan seseorang itu akan berkurangan dengan menyangka bahawa orang yang menyapanya itu tidak mempunyai niat jahat. Misalnya Allah Ta'ala tanya Musa, bila Musa sampai di tempat itu, Allah Ta'ala tanya soalan yang remeh. Matil kabiyamini kaya Musa. Musa, dekat tangan kamu tu apa ya? Takkan Allah tak tahu dekat tangan Musa itu ada tongkat. Tapi soalan itu nampak bodoh je. Tapi soalan sapaan pertama, mestilah soalan yang bersifat perkara yang biasa-biasa, di mana orang yang ingin kita sapa itu tidak perlu berfikir panjang apa yang nak jawab. Cuba tuan-tuan bayangkan, tuan-tuan naik bas, duduk di sebelah orang, lepas tu tuan-tuan duduk sebelah dia, tuan-tuan senyum. Lepas dia senyum balik dekat tuan-tuan, tuan-tuan pun tanya, awak sokong Pakatan Harapan ke Pakatan Nasional? Soalan macam tu tuan-tuan, itu nak ajak gaduh tuan-tuan. Orang akan rasa, dia ni kenal tak lagi bertanya pendirian politik aku. Jadi cuba tanya perkara yang remeh. Jadi kalau kita naik bas itu, sebelum kita naik bas itu panas, apa salahnya kata, panasnya hari ni. Paling kurang spontan orang yang disapa itu akan kata, iyalah. Jadi bermaksud conversation sudah mula berlaku. Jadi Allah SWT sebagai orang yang mengajar kita dalam memulakan conversation dengan orang yang kita tak kenal tadi, dia suruh kita tanya perkara yang remeh-remeh yang ada di sekeliling kita. Jadi oleh kerana itu, kalau kita pergi ke duri, kita pergi mana-mana ya, kita jumpa orang, kali pertama kita jumpa, setelah mana kita senyum sebagai tanda kita ingin memulakan bicara, dia balas balik senyum kita, maka bercakaplah perkara yang remeh. Sedaplah nasi ni. Maka dia pun kata, ya betul lah, sedap. Jadi bila dia mula dengan sedap, kita pun mula tanya, tak ambil lauk ayam, tak suka ayam ke? Dia kata, saya tak suka ayam, saya suka daging dendeng dan sebagainya. Samalah kita suka dendeng dan sebagainya. Akhirnya perbualan itu rancak dan meninggalkan satu kesan yang baik di antara kita dengan orang yang kita bersembang tadi, tuan-tuan. Jadi dengan memberi suatu perkara yang baik pada orang yang kita bersembang, itu adalah suatu pahala yang agama menyokong perkara tersebut. Tak pernah dengarkah kita hadis baginda SAW menyebut idkhalus surur ala akhika sadaqah, membawa kegembiraan kepada saudara kamu itu adalah sedekah. Jadi untuk membawa kegembiraan itu,
kita boleh mulakan dengan sembang, dan bila kita sembang itu singkat, maka sebelum kita menutup sembang tadi, apa salahnya kita puji dia. Jadi bila kita mulakan satu sembang yang baik dalam satu pertemuan yang ringkas dan tinggalkannya puji, saya seorang tadi yang mungkin dia sebelum jumpa dengan kita emosinya merudum kerana bergaduh dengan suami ataupun bergaduh dengan isteri, emosinya bergaduh dengan mak ayah dia, tapi bila kita telah puji dia, dia akan rasa macam dapat satu benda yang menjadikan dia gembira. Jadi apabila dia gembira, maka mood dia untuk bergaul dengan adik-beradiknya yang menyebabkan dia tak gembira tadi sudah bertukar jadi baik. Dia dengan suami ataupun isterinya telah bertukar menjadi baik. Jadi apabila mood orang yang dulunya berada dalam keadaan sempit dan resah, tetapi disapa oleh kita sebagai orang yang baik, menegurnya tadi, maka kita telah memberi suatu kebaikan padanya, dan dia sebagai suatu titik yang menjadikan dia melonjak untuk mendapat sesuatu yang baik. Saya fikir itulah yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menjadikan setiap orang bertemu dengan baginda ingin duduk seketika mendengar sapaan baginda, bertanya dan sebagainya. Tapi baginda tak baginda sallallahu telah memberi apa yang diperlukan oleh manusia tadi. Akhirnya manusia menjadi begitu gembira apabila bertemu dengan baginda. Sahabat-sahabat pendengar yang dikasihi sekalian, masih panjang lagi teknik-teknik ataupun perkara yang dibuat oleh baginda yang boleh saya kongsi dengan sahabat-sahabat semua. InsyaAllah besok kita sambung lagi bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam bersembang, dan saya harap sahabat-sahabat mula-mulalah bila bertemu dengan seseorang di pejabat, bertemu dengan siapalah, lebih-lebih lagi sahabat-sahabat ataupun tuan-tuan dan puan-puan bekerja di bahagian hadapan di pejabat, tuan-tuan, bila ada orang datang ke pejabat kita, apa salah kita mulakan sapaan tersebut walaupun kita sibuk, kerana dia memberi suatu nilai ataupun meninggalkan suatu kesan yang cukup baik. Saya pernah pergi ke satu pejabat telco, walaupun pekerja di situ ialah India, tapi oleh kerana dia senyum pada saya, maka senyumnya itu menyebabkan saya tunggu sejam kerana senyumnya tadi, dan saya tak marah kepada pegawai yang ada kat situ walaupun saya ambil masa yang panjang sebab dia senyum. Dan pernah saya pergi ke satu pejabat yang lain, iaitu sebuah bank. Dekat situ semua orang yang bekerjanya orang cantik-cantik, tapi tak ada seorang pun senyum dekat saya. Saya tunggu 15 minit, tapi saya dah mula berang, nak marah dan sebagainya. Sedangkan gambaran yang ada di bank itu adalah putih, cantik, menawan, tapi tak ada siapa senyum kat saya. Jadi saya mudah marah. Walaupun saya pergi ke syarikat telco tadi, nampaknya kusam, orangnya tak cantik, tapi oleh kerana dia senyum pada saya, sejam pun sanggup saya tunggu. Jadi sahabat-sahabat, senyum itu adalah kecil, tetapi telah merubah seseorang itu untuk melalui proses tadi dengan hati yang tenang. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi dengan sahabat-sahabat. Kita semua ingin meneruskan hidup kita hari ini, dan Alhamdulillah hari ini PKPB kita sudah berakhir dan kita akan memulakan hidup seperti biasa, norma biasa. Dan saya pun di Universiti Melaya diwajibkan hadir semua pensyarah ke universiti untuk melalui norma biasa. Walaupun kita masih berada dalam PKPB yang seterusnya, kita akan cuba menjaga diri kita supaya tidak menjadi penyebab penularan COVID-19. Namun begitu, hidup harus diteruskan, dan saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kita.